Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita bersyukur kerana kita diberi kesihatan, ruang masa untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini, insya-Allah. Kita sambung bacaan kitab Mustika Hadis kita, iaitu pada malam ni kita sambung hadis yang ke-35 dalam tajuk besarnya, iaitu bab wajib bersikap ikhlas dalam ilmu dan amal. Jadi kita nak hukumnya wajib. Untuk dapat pahala, kita kena bersikap ikhlas dalam ilmu, ya? Dalam menuntut ilmu dan juga dalam beramal dengan menggunakan ilmu. Hadisnya berbunyi, hadis ini panjang, jadi saya baca terus dengan tafsirnya, ya, dengan huraiannya. Hadis ini berkaitan dengan akibat buruk, ya, kepada mereka yang menyalahgunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang berkaitan di sini nikmat ilmu lah yang dikhususkan, nikmat ilmu dan nikmat amal, dia beramal. Jadi maknanya ini akibat buruk kepada mereka yang menyalahgunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, dengan niat yang bertentangan daripada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, sebelum kita baca, saya bagi sikit dia punya ni, dipersoalkan, diceritakan tentang 3 golongan, ya. 3 golongan yang Allah bagi nikmat, iaitu nikmat yang pertama, iaitu nikmat jasmani, kesihatan, ya, itu nikmat yang Allah bagi. Kemudian nikmat yang kedua, nikmat rohani. Nikmat rohani ni yang berkaitan dengan ilmu lah, ya, rohani, amalan kita. Kemudian dan nikmat yang ketiga, iaitu nikmat berkaitan dengan harta, kebendaan, ya. Jadi Allah bagi nikmat ni, dia terbahagikan hari-hari ini kepada 3 golongan nikmat, iaitu nikmat jasmani, nikmat rohani dan nikmat kebendaan. Dan kalau kita nak kira nikmat Allah kepada kita, memang tak boleh kita kira lah, ya. Nikmat jasmani pun kalau kita nak perincikan satu persatu, memang tak dapat kita nak perincikan, ya. Sihat kita, pendengaran kita, penglihatan kita, ya, kudrat kita, itu nikmat lah yang Allah bagi. Rohani itu juga Allah bagi kita boleh mendengar ilmu, dengan ilmu kita boleh beramal, ya, itu nikmat. Dalam Al-Quran dia kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, kamu tak akan dapat kira. Kamu tak akan dapat kira nikmat Allah tu sesangat banyak. Dan kalau kita nak buat timbal balik, nak balas dengan nikmat Allah tu, memang tak terbalas. Tak boleh kita nak balas lah dengan nikmat Allah itu, ya. Jadi bagi hamba yang tak boleh balas ni, apa yang kita nak buat, ya? Allah bagi nikmat kita banyak, kan? Apa yang kita nak buat? Kita nak balas dengan nikmat tu, tak boleh kita nak balas. Dia bagi nikmat tu banyak, kita balas sikit je, tak banyak nak balas, tak boleh. Kalau kita manusia biasa ni, memang tak boleh. Tapi Allah bagi nikmat tu kepada kita. Jadi nikmat tu Allah nak kita balas, iaitu dengan nikmat kita menggunakan nikmat itu kepada jalan yang Allah perintah. Itulah yang Allah naknya. Allah bagi nikmat tu, kemudian kita gunakan nikmat tu kepada apa yang Allah perintah kita suruh buat dengan nikmat itu. Kerana nikmat itu kita dapat di dunia, dan dengan nikmat itu juga nanti kita akan dapat hasil di hari akhirat. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Baik, jadi saya baca hadis ini, ya.
Hadis yang ke-35, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi berkata, inna awwalun nas yuqda yaumul qiyamah alaihi rajulun tushhid fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, iaitu sesungguhnya antara manusia yang mula-mula dibicarakan dan dihukum pada hari kiamat, yang pertama ialah orang yang gugur syahid, rajulun tushhida, yang dia gugur syahid. Bila dia gugur syahid, mati syahidlah dia. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, ia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyatakan kepadanya satu persatu nikmat-nikmatnya. Allah sebutlah nikmat-nikmat yang Allah bagi tadi tu, ya, nikmat kesihatan, nikmat jasmani, nikmat, Allah bagi sebut nikmat itu kepada dia. Jadi yang telah diberikan kepadanya semasa dia hidup, masa dia hidup itu nikmat dia sebut. Lalu dia mengakui, menerimanya, dia terima lah, dia mengakui, ya. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian dia mengakui, dia terima apa nikmat yang disebutkan tadi itu, nikmat Allah bagi pada itu. Lalu dia pun mengakulah menerima nikmatnya itu, nikmat-nikmat itu. Allah Ta'ala bertanya kepadanya. Jadi qala Ta'ala, Allah tanya kepada, fama amilta fiha, Allah tanya kepada dia, maka apa yang engkau telah lakukan nikmat-nikmat itu? Allah tanya kepada dia, maka apa yang engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu? Qala, kemudian dia menjawab, qataltu fika hatta tushidtu. Dia kata, aku berperang, qataltu, aku pergi berperang kerana mematuhi perintahmu. Allah suruh berperang, mematuhi perintahmu, sehingga aku gugur syahid, aku ni mati syahid kerana perang tadi tu. Jadi Allah bagi dia kekuatan, kesihatan, kuat dia, ya, dia boleh pergi berperang. Dan sebab dia berperang itu, dia mati dalam perangan itu, jadi dia mati syahid lah, ya, dia mati syahid. Kemudian qala Ta'ala, Allah kata, bila cerita macam tu, Allah kata kepada dia, qala Allah Ta'ala, Allah kata kepada dia, engkau berdusta, kadzabta, qala kadzabta, engkau berdusta. Jadi Allah kata kepada dia, engkau ni mati syahid ni, dia mati syahid ni, kan? Pada dia kata dia mati syahid ni, berperang mati syahid. Kemudian bila dia kata begitu, Allah kata kepada dia, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Istilahnya kita kata, engkau bohong, engkau tipu, bukan itu tujuanmu. Allah kata, akan tetapi, dia kata, walakinnaka, akan tetapi, qatalta li an yuqala jariyun. Jadi dia kata, bukan itu tujuanmu, akan tetapi engkau berperang supaya orang mengatakan, kau perang tu, kau pergi perang tadi tu, ya, kau kata ikut perintah Allah tu, pergi perang tadi tu, supaya orang mengatakan engkau berani, kau ni seorang yang berani, pergi berperang, kan? Dan telah pun dikatakan yang demikian, dan kamu pun dapatlah pujian itu. Dia kamu berperang, orang kata dia dapat pujian itu, kan? Itu yang Allah katakan. Jadi maksudnya di sini,
dia mati syahid, dia kata dia mati syahid, ya, kerana ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niatnya itu bukan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya itu kerana apa? Kerana nak bagi orang kata tu dia berani. Dia berani. Niat lain lah, maknanya dia berani. Mungkin ada hal-hal yang lain lah. Kita pergi perang dengan apa tujuan? Nak dapat harta rampasan perang ke, ataupun dengan niat-niat yang lain. Bukan niat ikhlas tu kerana perang tu kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mati syahid tu kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu, summa faqad qila, kemudian dia dihukum, ya. Dikatakan yang demikian itu, maka dia dihukum. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, ya, dia dihukum lalu diseret dengan tertiarap, dengan keadaan dia tertiarap sehingga dia dihumbankan ke dalam api neraka. Itu dia kata. Jadi yang ini, yang pertama ni cerita Allah bagi dia nikmat apa? Nikmat kesihatan, nikmat kuat, dia boleh pegang. Orang sakit tak boleh pegang, orang sihat boleh pergi perang, ya. Tapi dia pergi perang tu, dia kata dia kerana Allah, ikhlas tu kerana Allah. Tapi sebenarnya dia tidak ikhlas kerana Allah, ya. Dia kerana apa? Dia ada niat yang lain untuk dunia dia, iaitu dia nak bagi orang kata kepada dia tu dia orang yang berani, ataupun dia ni orang yang hebat, orang yang kuat, ya. Dia kata begitu. Jadi sini berkaitan dengan niat kita, amal kita, niat kita. Jadi sebab itu dalam hadis yang seperti hadis 40, dia kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu disertai dengan niat. Bila niat tu, amal itu akan jadi ibadat. Niat tu kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini, kalau kita nak ambil pengajaran di sini, setakat yang kita baca ni, maksudnya kita tak boleh, ya, lari daripada niat yang sebenarnya. Niat sebenarnya yang kita nak pergi perang tu kerana apa? Kerana ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kerana ikut, bukan kerana nak kata orang berani, bukan kerana nak tunjuk kita ni hebat, tidak. Bukan kerana kita ni nak tujuan nak dapat harta rampasan perang, atau bukan kerana kita ni nak merebut jawatan sebagai seorang ketua, kan nanti selepas perang ni kita akan jadi ketua dan sebagainya. Bukan itu. Niatnya itu sebenarnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Itu tak boleh lari daripada niat itu. Tapi kita kadang-kadang niat kita berubah. Kadang-kadang berubah niat kita. Kadang-kadang lari daripada niat asalnya. Niat asalnya. Kita semayang lah contohnya. Saya keluar sikit di sini, kita nak contoh yang dekat dengan kita, kan. Kita semayang contohnya. Kadang-kadang kita niat ikhlas, nak soli, niat lah. Tapi kadang-kadang dalam semayang itu kita rasa kan, terasa yang kita ni macam nunjuk nak, begitulah keadaannya, kan. Jadi yang tu lari daripada niat asalnya. Orang tanya macam mana nak buat, Ustaz? Kalau saya tanya ustaz saya dulu masa mengajar di sekolah tu, dia kata engkau kena perbaharui niat selalu. Kena perbaharui niat. Kalau tak boleh baharui niat, kena astaghfir. Bila jadi begitu, kena astagfirullahalazim. Bila kelencong aja ke niat tu ke lain, maksudnya kena astagfirullahalazim. Tak boleh, ya, tak boleh. Itulah cara dia, kan? Tak ada cara lain lah, ya. Astagfirullahalazim, minta jauhkan daripada syaitan itu, jangan dilencongkan hati kita itu. Jadi niat itu dia katakan innamal a'malu binniyat. Jadi maknanya amalan tadi itu disertakan ni. Ini nikmat yang Allah bagi kepada seorang laki-laki ni, kuat dia, tenaga dia dan sebagainya, boleh dia pergi perang, ya, dengan tujuan sepatutnya dia tu mati syahid, dia bertujuan nak mati syahid, kan. Tapi kerana niatnya itu lari daripada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ikhlas dia Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dihukum, dihumban seperti mana sebutkan tadilah, dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi cerita niat ni bukan cerita orang, cerita kita sendiri. Cerita kita dengan diri kita, bukan cerita kita dengan orang, kan. Jadi kita kena hati-hati lah dalam hal ini. Kita kena jaga, kena sentiasa, kena perbaharui
niat itu. Ya. Okey, ya, itu cerita. Kalau kita nak ambil yang lain lagi, contoh-contoh yang lain lagi, maksudnya yang berkaitan mungkin dengan kekuatan kita lah, ya. Kadang-kadang kita tolong orang, ya. Begitulah, ya, dengan keadaan yang kita rasa supaya kita dapat puji daripada orang. Orang kata kita berani, orang kata kita kuatnya dia tu, bagusnya dia tu tolong, bukan. Tapi kita buat tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis sambung hadis yang kedua, dia kata wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Quran. Iaitu dia kata orang yang mempelajari, seorang laki-laki ataupun orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Dia mempelajari ilmu, kemudian dia mengajarkannya, ya, serta dia membaca Quran. Macam saya lah contohnya, saya belajar dulu, kemudian saya mengajar hari ni, macam ni lah, kan? Saya mengajar, contoh, kan? Kemudian serta membaca Al-Quran. Ia dibawa menghadap. Ni golongan orang yang ada ilmu pula. Nikmat Allah bagi ilmu kepada dia. Nikmat Allah tadi kan, Allah bagi ilmu kepada dia. Dengan ada ilmu dia boleh mengajar, dengan ada ilmu dia dapat membaca Al-Quran. Tanpa ilmu dia tak boleh baca Al-Quran, dia kena belajar baca Al-Quran, kan? Jadi ia dibawa menghadap. Dia dah mati dah ni, kemudian dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Macam yang pertama tadi. Maka Allah menyatakan kepadanya nikmat-nikmatnya satu persatu. Nikmat-nikmat yang Allah bagi ilmu pada itu satu persatu. Lalu dia mengakui menerimanya nikmat itu. Ini orang ilmu ni, orang ada ilmu ni nikmat lah. Kadang-kadang orang dengan ilmu orang angkat, ya, Allah angkat derajat kita, ya. Wa utul ilmu darajat, ilmu itu mengangkatkan derajat kita, meninggikan derajat kita. Nikmat-nikmat itu satu. Lalu dia mengaku menerimanya, dia terima. Ilmu tu Allah bagi kat kita, kita terima dengan ilmu itu. Kita belajar ilmu itu ikhlas. Kenapa? Kerana ikhlas ilmu kita belajar itu dengan tujuan untuk kita nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tu dapat kita dekat diri. Ilmu solat boleh kita sembahyang, ilmu puasa boleh kita puasa, dapat kita beramal, dekatkan diri. Kemudian dapat pula kita mengajar kepada orang lain, dapat kita sampaikan kepada orang lain, ya. Contohnya lah begitu, ya. Lalu dia mengaku menerimanya. Allah Ta'ala bertanya kepadanya, sudah tu, kan? Maka apa yang engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu? Dengan ilmu tadi itu, nikmat ilmu tadi, Allah bagi ilmu pada kamu, ya. Dengan ilmu kamu dapat mengajar, dengan ilmu kamu dapat membaca Al-Quran, dapat beramal, ya. Dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Dapat menyempurnakan kehidupan kamu di dunia dengan baik. Bukanlah ilmu Al-Quran saja, ilmu dunia lah, yang ilmu-ilmu yang memberi kebaikan kepada kita, yang boleh menyenangkan kita di dunia, kan? Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Gitu. Kemudian maka dia kata, ia menjawab, aku mempelajari ilmu. Bila Allah tanya dia tu, apa yang kamu buat dengan ilmu itu? Maka dia kata, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Wa qala, dia kata, ta'allamahu al-ilmu wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Dia kata, maksudnya aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya ilmu tadi serta membaca Al-Quran kerana mengharapkan keredaanmu, harapkan keredaan Allah, ya. Mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan, orang kata, Allah redha dengan apa yang kita lakukan itu, kita buat tu dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada dia, Allah kata kepada dia, kadzabta juga. Qala ta'ala kadzabta. Allah kata engkau bohong, engkau tipu. Bukan macam itu. Bukan kamu belajar tu yang macam itu, yang kamu sebut tu bukan macam itu. Ya, kamu kata nak dapat keredaan Allah tu bukan macam itu, ya. Walakin, dia kata, walakinna ta'allamta al-ilmu liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Quran liyuqala huwa qari'un. Dia kata
Akan tetapi engkau mempelajari ilmu supaya orang mengatakan engkau tu alim. Bila kau dapat ilmu ni, orang akan puji engkau, orang kata engkau ni alim. Dan engkau membaca Al-Quran supaya orang mengatakan, oh si anu tu, dia tu, orang yang baca Quran tu seorang yang qari seorang yang hebat lah bacaannya, nak disanjung begitu, dipuji, kan begitu. Dan kamu dapatlah semua nikmat-nikmat tu bila kamu mengajar, bila kamu berilmu, kamu dapat ilmu, kamu dapat beramal, dapat mengajar dan sebagainya, kan? Dan kamu juga dikatakan orang yang membaca Al-Quran, qari, yang orang puji kamu. Kemudian apa yang Allah lakukan kepada dia sama juga yang pertama tadi. Kemudian ia dihukum lalu diseret dengan tertiarap sehingga ia dihumbankan ke dalam api neraka. Itu nikmat yang kedua, itu nikmat ilmu, ya, yang Allah bagi kepada seseorang itu. Jadi bila kita ada ilmu, maksudnya kita kena manfaatkan ilmu itu, ya. Tak boleh kita niat dapat ilmu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dapat ilmu itu, kenapa? Ilmu itu dapat kita beramal dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana untuk nak disanjung ataupun dipuji oleh orang, ataupun untuk nak mendapat sesuatu yang di dunia ini, untuk kepentingan hidup di dunia dengan ilmu itu. Dia dah terlupa kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau dia buat sesuatu tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ikhlas tu Allah akan bagi dia nikmat. Mungkin nikmat dunia lah, nikmat dunia ikhlas, Allah bagilah nikmat rezeki dan sebagainya kepada dia. Atas ikhlas dia tu Allah bagilah nikmat rezeki. Tapi sekarang ni dia tak berdasarkan kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu tu, dia mengharapkan sesuatu. Macam kita katakan, macam saya lah, saya mengharapkan sesuatu, nak dapat orang puji saya. Contohnya saya ada ilmu, boleh baca kitab, orang puji, bagus ustaz ni baca kitab bagus, kan, gitu. Dapatlah yang itu, kan? Tapi niat tu dah berubah. Bukan niat sepatutnya ialah kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan niat yang macam itu. Dah lari. Dia niat tu ada kepentingan diri kita, kepentingan dunia kita, ataupun dengan macam-macam niat. Banyak lagi niat-niat yang lain lah. Ataupun kita niat hari ni ada niat nak berkatakan dia ni orang alim. Bila dia sebut dia orang alim ni, dia bolehlah mengangkat derajat dia sebagai seorang ilmu tu, ya. Jadi dia bangga dengan ilmu yang ada tu. Jadi dia tahu, dia megah dengan ilmu tu. Jadi sikap-sikap yang macam itu, ya, dapat merosakkan dia, kan? Jadi itu dia katakan, maksudnya di sini ilmu tu maksudnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam amal tadi, mengajar pun amal kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ilmu dia mengajar Al-Quran, tanya ustaz mengajar Al-Quran, kan? Niat tu memang ikhlas mengajar Al-Quran kerana Allah perintah supaya kita ni beramal dengan mengajar Al-Quran. Dengan kita mengajar Al-Quran tu, kita dah ada, Allah bagi nikmat kepada kita. Allah dah bagi dah ganjaran pahala kepada kita, kan? Mungkin kalau kita ada ganjaran-ganjaran lain lagi, mungkin nak ganjaran dunia, nak duit ke dan sebagainya, kan? Itu dah lari lah sebenarnya, ya. Sedangkan nak duit dunia itu rezeki dunia maksudnya. Kalau dengan niat ikhlas tadi tu, Allah akan bagilah rezeki itu, kan? Mungkin orang bagi ke, mungkin dan sebagainya, kan? Itu pulang lah. Adalah kaedah-kaedah yang tertentu yang Allah nak unjurkan rezeki itu kepada dia, kan? Bukanlah kerana dia mengharapkan, dia meletakkan sesuatu. Okey, ilmu ni mesti begini, bayarannya mesti begini. Itu maksudnya dia dah niat, dah lari daripada niat asalnya. Niat asalnya itulah lari, kan? Jadi itu dikatakan orang yang macam ini, maka dia digolongkan dalam golongan orang yang dihumbankan oleh Allah SWT dalam api neraka. Sebab niat ni. Dalam hal ini maka kita kena sentiasa perbaharui niat, sentiasa kita ingat, oh silap ni, astaghfirullahalazim, niat balik, ikhlas balik, minta ampun Allah, silap, kan? Jadi begitulah kita kena, ya. Lebih-lebih orang yang macam duduk macam saya dah, kita bagi kadang-kadang kita ni cerita orang puji kita, oh kita pun seronok dan sebagainya. Tapi kita kena hati-hati, kan? Kena hati-hati, maksudnya mungkin atau ada lagi orang yang kita katakan yang public figure dan sebagainya, mungkin lagi pasal dia terangkat dan sebagainya, ya, dia bagi ilmu, oh itu orang sanjung dia, orang dengar dia ramai dan sebagainya, kan? Jadi
Jadi itu akan mengubahkan niat tu, akan lari. Ya, syaitan tu akan berusaha ke arah untuk nak larikan niat tu. Jadi kita kena berhati. Sebab dalam itu, kalau Ustaz saya dulu dia kata, kenapa baharui niat itu? Niat ni kerana Allah ni, kerana Allah ni, kerana niat ni kerana mengajar ni kerana Allah. Kalau ada rezeki yang lain datang itu Allah punya hal. Ni mengajar kerana Allah nak bagi ilmu ni supaya kita dapat share ilmu ni, supaya dengan ilmu tu kalau kita dapat beramal dengan ilmu itu, orang yang dapat juga boleh beramal dengan ilmu yang kita bagi tu. Kita hanya menyampaikan, kan? Kita hanya menyampaikan, itu pun sudah cukup. Bukan mesti kita menyampaikan tu orang tu dengar, orang tu mesti ikut, tak. Sampaikan cukup. Dia tak dengar pun, dia tak ikut pun tak apa, tapi kita dah menyampaikan dah. Tapi kalau dia mengikut, dia mendengar, dia menyampaikan, itu lagi alhamdulillah, lagi banyak ganjaran pahala yang kita dapat. Itu yang Allah nak bagi, kan? Jadi di sini letak ikhlas tu yang pun penting. Ikhlas tu susah kita. Macam kita nak cerita ikhlas susah. Kadang-kadang lari daripada line dia tu. Ya, kita dah jaga ni, kan? Lari juga. Kadang-kadang rasa riak ada kat kita. Dengan ilmu yang ada pada kita tu, kita rasa riak, kita rasa tinggi dan sebagainya. Ini kena balik, kena recall balik istilahnya. Jangan terlajak. Maknanya kita kena recall balik, kita kena ingat. Ya, ini kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Allah. Ada bahagian kita. Ya, jangan mengharap. Kita niat kerana Allah tu, Allah akan bagi dah. Sebab dia kata innamal a'malu binniyat. Bila kita buat benda tu dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian niat kita kepada Allah tu dah ada dah. Dah ada dah. Betul, ayat hadis itu diceritakan ada seorang yang dia nak pindah. Hadis yang mana? Ada hadis 40 tu, hadis yang mula-mula tu dia kata seorang tu dia nak pindah. Bila Nabi kata semua pindah pergi ke Madinah, Allah perintahkan pindah. Kenapa? Kerana nak menyelamatkan orang-orang yang beriman ini supaya jangan diseksa, jangan diinaya, dizalimi oleh orang kafir Quraisy tu. Jadi perintah pindah. Ya, bila perintah pindah tu, pindah wajib. Bila wajib pindah tu, bila pindah tu satu jihad lah. Pindah ikut Nabi ke jihad. Dia niat kenapa? Kerana Allah perintah suruh pindah, dia pindah. Dia tak kisahlah apa nak jadi. Harta dia di Madinah, di Mekah banyak ke, ada anak bini dan sebagainya, banyaklah kita katakan. Dia sanggup tinggal. Kenapa? Kerana perintah Allah Subhanahu. Kerana Allah tadi. Kerana perintah Allah tu dia ikut pergi, kan. Jadi dia ikut pergi tu, dia dah ada bahagian dah kat sana. Ya, walaupun dia pergi selai sepinggang, dia ada bahagian dah. Dia tak ada apa, harta semua ditinggal dah. Tapi dia ada bahagian dah. Bahagian Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Dikatakan orang yang berjihad, orang yang sanggup berjihad, sanggup tinggalkan nikmat-nikmat dunia yang Allah bagi kepada dia ni. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terbalik, kadang-kadang kita sanggup tinggal Allah Subhanahu Wa Taala kerana nak dapat nikmat tu, nikmat dunia. Kita ketepikan perintah Allah tapi nak dapat nikmat dunia. Tapi yang ni tidak. Dia ketepikan nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada dia tu, tapi dia nak dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang lelaki tu dia pindah bukan niatnya kerana nak ikut Nabi tu. Dia pindah kerana apa? Nak kahwin dengan seorang perempuan. Ya, dengan seorang perempuan. Jadi bila dia nak kahwin dengan seorang perempuan tu, dia pindah. Jadi orang tak tahu hati dia macam mana, tapi niat dia Allah tahu dan dia sendiri tahu. Dia pindah sana kerana nak kahwin, kan? Dia pindah, dia kahwin, dia dapatlah kahwin. Dunia dia dapatlah, dunia kahwin. Tapi bahagian dia akhirat Allah tak bagi kat dia, kan? Akhirat tak ada. Tapi perempuan yang dia nak kahwin tu, perempuan tu pindah kerana apa? Kerana perintah Allah, dia dapat. Perempuan tu dia dapat yang Allah punya, kemudian dia dapat juga dunia dia boleh kahwin dengan orang yang nak kahwin dengan dia tadi itu, kan? Jadi dia pindah. Jadi itu bahagian dunia tu, maknanya bahagian akhirat tu, bahagian tu dah ada dah, Allah bagi dah kepada dia, kan? Jadi kalau niat itu, mana niat tu dah pasti kita dapat bahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab bahagian Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka kita nak kata nikmat tadi itu tak boleh kita kira lah. Banyaklah bahagian dia. Ya, mungkin bukan kita nak, bukan. Bahagian tu sangat banyak. Ada dari segi bahagian kesihatan, bahagian rezeki, bahagian banyaklah bahagian itu. Allah bagi nikmat itu kepada kita orang yang niat ikhlas tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi kalau niat dia tak ikhlas, maka dia macam tadi. Jadi maksudnya di sini Allah tahulah niat kita. Orang tak tahu, Allah tahu.
Bila sebut Allah tahu ni, makanya ni sukar bagi kita kan. Sukar bagi kita untuk nak lari daripada niat asalnya. Kita kena niat asal. Baik, seterusnya yang ketiga, hadis ni sambung lagi. Dia kata yang ketiga, golongan yang ketiga, dia kata wa rajulun wassa'a Allahu alaihi wa atahu min min asnafil mali kulli wa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Jadi dia kata seorang laki-laki yang ketiga ni, dia kata orang yang telah dimewahkan, wassa'a Allahu wa atahu, maknanya dia luaskan, ya, maksudnya dimewahkan Allah hidupnya serta dirinya sebagai sebahagian dari segala jenis-jenis harta kekayaan. Dia dapat harta kekayaan, Allah mudahkan dia lah, dia kaya, dia banyak anak sebagainya, Allah kayakan dia. Kemudian di golongan yang macam ni kan, kemudian dia mati, ya, dia dah mati, kemudian macam tadi jugalah Allah tanya dia, ya, ia dibawa menghadap Allah, maka Allah tanya dia macam tanya dia sama jugalah, satu persatu, ya, maka dia pun telah lakukan pada nikmat-nikmat itu. Allah tanya apa yang nikmat harta kamu dapat tu, apa yang kamu lakukan, ya. Dia jawab, aku tidak tinggalkan satu jalan pun di antara jalan-jalan yang engkau suka dibelanjakan kekayaan itu kepadanya, melainkan aku belanjakan padanya kerana mengharapkan rahmatmu. Dia kata satu nikmat-nikmat, semua harta benda dia dapat tu, semuanya dia gunakan, dia manfaatkan untuk mendapat, dibelanjakan untuk mendapat, kita katakan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah kata kalau dia belanjakan harta-harta yang nikmat-nikmat harta yang Allah bagi itu, maka Allah beri ganjaran yang hebatlah pada orang ni, golongan ini. Kemudian dia kata macam itulah, Allah tanya, dia kata macam itu. Jadi Allah kata kepada dia jumpa, Allah kata kepada dia, engkau bohonglah, engkau berdusta. Sama jugalah macam yang pertama, yang ketiga tadi. Engkau dusta, kadzabta, dia kata, engkau berdusta, engkau bohong. Bukan itu, dia kata. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawaz, dia kata. Bahawa dia kata bukan tujuanmu macam itu, akan tapi engkau belanjakan harta kekayaanmu supaya orang mengatakan, orang kata kepada kamu, si anu itu yang kaya itu, contohnya seorang yang dermawan, seorang yang dermawan, nak naik seorang yang dermawan, maka dia dapatlah sanjungan itu. Orang kata, oh dia ni seorang dermawan, seorang yang baik, tapi niatnya bukan kerana Allah tadi, niatnya kerana dia nak dapat, yang mengatakan dia ni orang dermawan. Kalau hari ni orang dermawan ni orang sanjung tinggi lah, ya, orang bagi pangkat dan sebagainya sebab dermawannya tu, kan. Tapi niatnya tu lain, ya. Dia kata bukan macam itu, bukan niat kamu tu nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi niat kamu tu nak dapat pujian daripada orang. Sedangkan kalau kamu niat itu nak dapat rahmat Allah akan bagi benda itu, ya, kamu dah dapat dah bahagian tu, ya. Contohnya harta yang kamu dapat ini, semua kamu dah dapat, tapi kamu lari daripada niat itu, iaitu kamu nak mengharapkan dunia, ya, nak ngandai orang kata orang dermawan dan sebagainya. Kemudian dia juga sama juga disebutkan tadi, maka dia digolongkan dalam golongan orang yang lari daripada niat asalnya, iaitu macam orang yang pertama, yang kedua tadi jugalah, iaitu dia diheret dan dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi dalam hadis ini nak menceritakan kepada kita tiga golongan. Golongan yang Allah bagi kesihatan kepada dia, sihat kita, gunalah kesihatan yang ada kepada kita itu untuk mendapat, kita katakan, untuk mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu juga ilmu yang ada kepada kita itu, yang kedua, ilmu yang Allah bagi kepada kita itu, maka kita gunakan, manfaatkan untuk apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau kata Allah kata, kalau kamu ada ilmu, maka, ya, kamu akan mendapat nikmat-nikmat sebagai orang yang berilmu lah, Allah akan bagilah, ya. Allah angkat derajat orang yang berilmu itu.
Kemudian begitu juga kalau kamu ada harta tadi, kamu belanjakan harta kamu, Allah akan bagi. Kamu nak mengharapkan rahmat Allah, maka Allah akan bagi rahmat itu. Ya, dan rahmat Allah ni kita tak tahulah. Selalu banyak nikmat itu. Tak boleh kita nak kira lah tadi kita sebutkan tadi. Rahmat itu akan dapat nikmat tak dapat kita nak kira apa banyaknya. Tapi kita ni kadang-kadang lari daripada niat yang asal itu. Kita nak dunia kita ini kan. Jadi ini yang kita kena ingatkan selalu. Jadi dalam hal ini kalau kita nak ambil pengajaran daripada hadis ini, ya, pada saya mungkin kita kena pegang niat kita lah. Ya, kita kena niat. Macam kita semayang datang ke masjid, kita kena, itu yang kita buat hari-hari lah. Ya, kita semayang, kita puasa, ya, kita buat tolong orang dan sebagainya, bukan kerana lain, kerana itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah. Soal nikmat kita nak dapat itu soal lain, itu Allah nanti akan bagi kepada kita. Dan kita janganlah mengharapkan nikmat kita dapat. Yang kita mengharapkan rahmat itu lebih hebat daripada orang kata kepada kita dermawan tadi. Rahmat Allah itu lebih tinggi daripada orang yang kita dapat. Allah kata, oh bagusnya engkau ni orang yang dermawan, orang sanjung tinggi dan sebagainya. Tapi yang itu kita dapat di dunia, tapi rahmat Allah itu lebih lagi daripada itu. Sebab rahmat Allah itu lebih daripada itu. Rahmat itu di dunia pun kita dapat, di akhirat pun kita dapat. Maknanya rahmat Allah itu kita dapat di dunia, kita dapat di akhirat, kita dapat. Tapi kalau hak yang tadi orang kata, oh baguslah ni orang dermawan, dia ni orang sanjung tinggi dan sebagainya. Dunia aja, habis dunia tak ada lah, di akhirat tak ada lah benda tu. Tapi kalau hak yang rahmat Allah ni, Allah kata kalau kamu nak dapat rahmat ni, kamu jangan lari niat itu. Niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dapat dunia, kamu dapat akhiratnya. Dua benda alam ni kamu akan dapat. Itu yang kita kena ingat, yang itulah. Bila kita ingat yang itu, maka jangan kita buat kerana nak dapat dunia, kita dapat akhirat, kan? Jadi bila kita nak kata kita dermawan, tak apalah orang kata kita dermawan, dunia tu kita dapat hasanah fid dunia, kita dapat Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah ni kita dapat, hasanah dunia kita dapat, orang tanjung kita. Tapi dengan hasanah dunia tu jangan kita lari pula. Niat kita bahawa kita ni menjadi orang dermawan, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi tu ikhlas, bukan kerana ada udang di sebalik batu. Mungkin kita bagi kepada orang tu, ya, kita tak mengharapkan sesuatu daripada orang tu. Itu kita dapat bahagian di hari akhir. Kenapa? Kerana ikhlas kita. Tapi kalau kita mengharapkan sesuatu, kita dah dermawan, kita mengharapkan sesuatu lagi, maka kita akan lari daripada hakikat yang sebenarnya itu. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada hadis inilah, ya. Jadi sebagai kesimpulannya, ya, sebelum kita berhenti, ya, kesimpulannya hadis ini mengajar kita supaya sentiasa niat itu jangan lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari apa yang kita buat itu, maksudnya kita kena niat, ya, kena niat. Kalau kita perbaharui niat itu. Sebab tu ustaz saya dia pesan, dia kata kalau lari sikit lah, kalau terasa dah riak sikit hati tu, rasa naik sikit lah kita, orang puji kita kan, orang puji kita, ustaz bagus lah gini, kita riak sikit lah, kita katakan dah naik dada sikit sebagainya, kita kena astagfirullahalazim. Kena ingat, kena astagfirullah, niat balik, ya, jangan jadi begitu. Kalau kat Mekah dapat cash lah, kita katakan, orang katakan kalau dia rasa ni, maka dia akan dapat. Tapi kalau dekat sini kita kena keadaan begitu, kita kena perbaharui. Jadi pengajaran yang dapat kita petik satu yang sebut kat sini, iaitu kita kena niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ilmu yang kita ambil, dalam amalan yang kita lakukan, ya, amalan yang kita buat itu, maka kita buat itu kerana syariat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu itu kena niat gitu, ya. Macam kita datang ke masjid lah, atau semayang, datang apa semua ni, bukan niat kita nak tunjuk kepada orang bagusnya dia tu datang masjid, tidak. Kadang-kadang tertik juga di hati kita. Masa saya budak-budak tu lah kan, orang pergi semayang, masuk waktu pergi, bagi kata, pakcik tu kata, rajin lah kau pergi ke masjid lah. Kita seronok kan, begitu kan, begitu. Tapi tua-tua takkan nak begitu kan, tak boleh. Kita kena, itu panduan kita lah, maksudnya panduan dalam aspek-aspek yang lain, ya. Jangan lari daripada niat. Sebab itu bila kita nak mati pun kita Allah. Talqin yang terakhir kan,
Allah. Kena niat, ingat tu kepada Allah. Sekarang ni kalau kita sentiasa ingat dengan Allah, maka kita tak akan buat sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, tegah kepada kita. Saya berhenti setakat itu, mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripadanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.